Poin je lah. Senang. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey dah kan? Boleh? Boleh. 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 Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya panggil Cik Yusri lah ya. Untuk semasa kita berkomunikasi. Apa khabar Cik Yusri? Alhamdulillah baik. Okay. So bulan Ramadan ni macam mana keadaan? Okey. Tapi cuma dia panas hujan tu lah kan. Yalah, that's right. Apa semua tu. Okey, sebagai mana dalam kita memulakan coaching ni kan, saya akan terus panggil saya Roslina je lah ya. Dan di mana kita akan mulakan dengan untuk maklumkan kita punya etika coaching lah, kita macam mana ya. Maklumnya kita mulakan dengan untuk mendapatkan maklumat, dan untuk itu sebelum tu saya akan maklumkan bahawa kita akan mengambil masa dalam tempoh 40 minit begitu, atau setengah jam hingga 30 minit, 40 minit. Dan juga saya juga ingin menyatakan bahawa fokus saya ataupun state saya pada petang ini ialah fokus, dan saya cuba elakkan untuk menjadi judgemental, dan mungkin kalau ada soalan-soalan yang sensitif saya harap dapat kita bersamalah ya. Coaching ini lebih kepada untuk unleash any potential yang ada, ataupun how we can not really solve things, tetapi how can we discuss and bagaimana kita nak menunjukkan jalan yang sebaik mungkin dalam mengendalikan isu-isu yang kita hadapi. Dan pada masa yang sama juga, saya juga ingin memberi jaminan bahawa kita punya coaching pada petang ini adalah saya menjaminkan kerahsiaan, di mana itu merupakan etika di dalam coaching. So apa-apa yang kita merasakan isu-isu yang sensitif, saya boleh bagi jaminan lah bahawa kerahsiaan itu akan terjaga. Dan pada masa yang sama, saya sangat-sangat mengharapkan supaya perjalanan coaching ini dapat berjalan dengan baik, untuk Cik Yusri lebih ikhlas, terbuka, supaya apa-apa perkara yang kita butuhkan discuss bersama tadi nanti dapat kita laksanakan dengan lebih lancar ya. Dari segi interruption, andai kata terlalu panjang ataupun ada perkara-perkara yang saya perlu penjelasan, saya akan interrupt lah ya, supaya perkara ini dapat kita dijelaskan dengan lebih baik. Saya kira itu sebagai permulaan. Dan saya ingin menanyakan kalau Cik Yusri ada apa-apa yang ingin dimohon supaya sebelum kita memulakan coaching ini. Silakan. Tak ada apa-apa. Faham. Faham Okey. Dan dari segi emosi Cik Yusri macam mana hari ini? Alhamdulillah ke? Bagaimana? Okey. So maknanya bila mana kita dalam keadaan state yang tenang dan emosi yang stabil, boleh kita mulakan ya. Boleh kita mulakan Cik Yusri? Boleh. Okey. Saya ingin bertanya lah apa yang Cik Yusri mahukan di dalam sesi kali ini. Okey, saya memang nak menulis buku. Ini isu ni daripada dah lama dah niat saya nak menulis buku, tapi tak dapat. So itu saya nak tengok isunya saya ada idea. Tapi bila nak menulis, nak jatuhkan, nak luahkan di atas kertas tu, dia jadi macam tak jadi. Macam tu.
Okey, Cik Yusri nyatakan tadi nak menulis buku. Boleh terangkan buku yang bagaimana ataupun topik apa yang buku yang ingin dituliskan tu? Okey, buku yang saya tulis ni adalah buku berbentuk management game. Dia sebuah cerita, umpama macam siri Maze yang orang putih tu kan dia ada game. Boleh Cik Yusri ulang sekali lagi? So bentuk saya nak menulis buku management games berbentuk cerita thriller yang mana game seperti filem Maze. Filem Maze kan dia ada macam setiap tugasan ada permainan dan selesaikan tugasan tersebut. Jadi cerita saya macam tu dan tujuan saya nak buat itu adalah untuk menjadi rujukan kepada siapa-siapa je lah kalau nak buat team building, dia boleh guna cerita tu dan game-games yang ada dalam tu. Okey, boleh saya dapatkan penjelasan daripada Cik Yusri. Cik Yusri maklumkan mengenai dengan topik penulisan tu berkaitan dengan management game. Ya. Dan Cik Yusri juga menyatakan tujuannya adalah untuk rujukan untuk team building. Okey, boleh stop kejap tak? Okey. Boleh. Okey, sorry ya. Okey, saya nampak kalau soalan yang Datuk keluarkan, Datuk akan ikut apa dia punya keperluan tau. Datuk akan cakap apa team building, nanti cerita apa tu. Sebenarnya nanti benda dia dah terkeluar. Dia tak patutnya Datuk tanya apa makna menulis, kenapa nak menulis. Benda tajuk tu tu tak penting apa dia nak tulis. Dia nak kita kalau boleh kita tanamkan dia buka mind apa maksud dia betul-betul dia nak tulis sebenarnya. Tajuk tu tak penting bagi kita. Kita sebagai coaching benda tu tajuk tu tak penting. Nanti kalau Datuk akan drag terus, Datuk akan cerita macam mana team building tu buat apa, benda tu sebenarnya tak penting. Nanti tak cerita pasal dia nak tulis buku tu. Saya ingatkan saya nak tanya lepas ini. Masa saya takut bila nanti dah terikut dia akan drag. Yes. Kalau better just tanya macam bawa dia kepada subconscious terus. Apa makna buku tu baru dia start fikir. Yang ni benda yang dia jawab ni semua conscious mind je. Kita tak nak dia main atas. Kita nak masuk terus kalau boleh. Macam tu kalau saya lah. Macam tadi tu menulis buku terus pada apa maknanya menulis buku. So because kita nak masukkan dia dalam conscious, subconscious. Kan kalau tanya tu nanti dia akan cerita tulis buku. Kita baru kita ambil poin-poin yang tepi-tepi tu. Okey. Cuma tadi ada sekarang ni saya tanyalah mengenai dengan apa makna Cik Yusri dalam nak menulis buku ni. Yes. Okey, bila saya dapat menulis buku tersebut, saya dapat boleh membantu mereka yang mencari buku-buku berkaitan dengan management games. Sebab kat pasaran saya tak buat, ini cuma persepsi saya lah. Kat pasaran saya tak nampak lagi. Sebab kalau sekarang saya pergi dekat kedai-kedai buku pun saya tak nampak management game tu. Yang ada dia macam modul latihan, yang itu bukan management dalam cerita tu ada games. So yang itu saya tak nampak lagi. Jadi sekurang-kurangnya ia adalah sebagai satu lagi tambahan kepada genre dalam pemilihan buku kepada pembaca buku dan juga boleh jadikan rujukan kepada siapa yang nak buat management game tu. Okey, tadi Cik Yusri ada juga menyatakan bahawa untuk menulis buku ni penting tetapi tidak ada idea. Apa maksud Cik Yusri menyatakan demikian? Dia bukan tak ada idea Datuk. Dia bukan tak ada idea, cuma idea tu ada berkumpul dalam kepala. Cantik lah. Tapi apabila nak menulis, dia jadi macam tak sampai. Nak menulis tu dia tak turun. Tak turun ke kertas tu. Itu. Okey, saya nak interrupt sikit. Bila Yusri cakap tadi, isunya
Dia ada idea. Tapi tak keluar. we don't use the word issue here, Yusri. Yes. Sebab Yusri pernah masa jadi coach hari tu, Yusri guna issue. So dia orang tak nak guna issue. Kita jangan guna itu, kita guna apa yang you mahu. Jadi bila kita kata saya mahu nak tulis buku, saya ada idea, Ustaz you said tadi kan, saya ada idea. Tapi bila nak luahkan tu tak jadi. Itu yang you cakap kan. So bila you sebut tu, Rose, you patut masa tu you pick up lah. So maknanya idea dah ada. So maknanya sekarang ni apa yang you cakap tadi nak luahkan tak jadi. Bagaimana benda tu boleh terjadi macam tu. So daripada situ barulah kita pergi kepada makna. Apa maknanya kan. Jadi bila at this point you nak patah balik, you kata, you tanya and then you tanya pula macam tak ada idea. Sebenarnya dia ada idea. Cuma nak luahkan tu dia tak tahu what really happen. Itu yang masuk halangan. Nanti kita akan tanya apa halangannya kan. Nanti later on. Jadi maknanya sekarang ni you boleh apa yang dia cakap tadi, bila you tanya apa makna menulis buku, dia kata nak membantu mereka mencari buku begitu. So you pick up apa yang dia cakap. So mereka yang mencari buku itu, buku yang ni yang membantu mereka ni, buku yang you maksudkan itu, maknanya memang tak ada sekarang ni di Malaysia. Sekarang tak ada buku macam tu. Itu yang kita tanya sikit, kita terus elaborate soalan tu. So bila tanya kita dah dapat soalan puas hati, then you macam itulah. So maknanya just tadi tu kita kena mulakan dengan you kata tak ada idea, lepas tu ada idea tapi nak you ada idea tetapi tak dikeluarkan. Boleh kita kata kenapa jadi begitu? Yelah. Boleh, yes. Ataupun you berkata nak luahkan tak jadi, apa yang menghalang ke, kan? Ada sebab why, soalan why ni tak sepatutnya datang awal-awal, dia datang kemudian why. Tapi you must ask that question. Sebab dia kata nak luahkan tak jadi. That's a big word. Nak luahkan tak jadi. Tu yang you kena scrutinize apa yang dia cakap. Okay. So then baru kita pergi kepada makna kan. Makna menulis buku tu. Kita dah tanya makna tadi kan. Tak apalah. Okay. So kemudian kita tanya apa ni. Apa yang menyebabkan Cik Yusri tak dapat meluahkan idea-idea tersebut? Dia terkadang idea tu dia datang secara spontan. Jadi pada masa tu dia bila-bila masa dia boleh datang. Masa saya berjalan apa semua. Jadi benda yang saya cuma ingat. Saya tak ada nak catat ke nak rakam. Tak ada. Jadi saya cuma ingat. So bila saya dah ingat, benda-benda tu tak terluah dalam kertas. Sebab saya ingat sahaja. Lepas bila kertas. Dan semasa idea saya tu pun, waktu tu saya tak ada benda yang saya nak boleh catat lah. Kan kadang-kadang masa kita jalan-jalan ke macam itu, saya bagi tahu masa bawa motor kan. Jadi dia tak ada medium untuk kita curahkan idea tu. Kalau orang ada setengah dia pergi duduk di tepi, dia duduk rehat-rehat apa semua, dia boleh tulis. Saya bukan macam tu. Dia tak jadi. Saya dah try cuba dah. Saya tak jadi, bukan macam tu. Itu yang nampak macam dia punya cuma idea. Idea tapi buku tu memang tak jadi lah. So the big word here is, dia kata dia cuma ingat tapi dia tak catat, dia tak rakam. Tak terluah idea. Itu big word dia. So you pick up from there. Apa makna tak terluah tu? Apa makna tak terluah idea tu? Apa tak terluah tu? Tak terluah tu maksudnya kita ada, cuma kita tak jadikan dia dalam bentuk penulisan. Idea tu tak turun dalam bentuk penulisan. Dia cuma ada dekat minda kita je. So what do you think you should do? That's the next question. What do you think you should do? Suruh dia fikir apa dia nak buat.
Jangan kita Jadi, tu bagi. jadi So kita apa you tak nak buat? boleh dapat kenapa judgement game tu kita tak boleh kenapa kan? Sebab Boleh dia kenapa, tapi kalau boleh kurangkan guna kenapa. Kenapa ni macam you nak susah sikit lah. Kan Macam kita blame dia. kita macam blame kita nak. So kalau you cakap tak di luar, macam mana you nak buat? Benda kadang-kadang sama je, tapi dengan cara you macam mana you kata, macam mana you nak luarkan? Cuba you cakap macam mana you nak luar. So dia akan keluar loh. Saya rasa kena buat macam ni, saya rasa buat macam ni. Dia akan sebab dia tak dia tak catat dan dia tak rasa. You nak buat. So macam mana you nak buat? Macam mana you nak buat? Macam mana you nak buat? Macam tu. Okay, macam mana nak buat? You see, dah ada aha moment dah sekarang. Bila dia start thinking, ini yang kita nak sebenarnya. Mungkin berkemungkinan saya kena bawa kertas lah. Kan, bawa kertas ataupun dapatkan satu keadaan yang mana yang saya pada orang cakap dalam personal genius untuk keluarkan semua benda tu, semua idea tu. Lagi? So you usually serious ke nak menulis mengenai dengan tak habis lagi dulu. Tak habis lagi. You tanya lagi. Sebab kita nak dia cakap, dia nak catat tu. Dia kata dia bawa. Macam mana dia nak buat tu? Macam mana dia nak buat? Dia kata macam mana nak buat. Lepas tu dia kata dia mungkin kena menulis. Okay, dan kita tu lagi. Yes. Okay. Berkemungkinan saya kena berkemungkinan kena rakam lah waktu saya dapat tu supaya saya boleh recall balik. Tu jawab. You sebagai coach, you accept dia cakap, rakam. Cakap macam tu. You accept apa yang dia cakap tu. Rakam. Nampak? Tulis. Saya dah tulis. Rakam. Itu je lah yang saya nampak. Itu je yang saya nampak buat masa sekarang. Ada lagi tak? Itu je. Tiga kalau tak silap saya dah bagi tadi. 3 tu. Dia bagi 2 kan? Ideal. 2 Buat kertas untuk ditulis. Bawa kertas. Menulis. Tadi Cik Yusi kata menulis. Kemudian nak rakam. Yes. Rakam. Okay. Ada lagi? Itu je lah. Buat masa sekarang yang saya boleh terfikir itu dua benda tu je. Tadi Cik Yusri kata sebab idea ni datang secara tiba-tiba dan Cik Yusri akan menulis ataupun merakam. Penting ke? Penting. You did mention tapi macam tak berapa serius. Saya nampak because with these two things ni, can you really gather you punya ideas secara berkesan? You mungkin boleh tanya sikit lah rakam macam mana, pakai apa. So biar dia fikir dia rakam pakai apa, kan? Dia ke dalam sikit je, bukan kata nak sampai habis je. Okay, you cakap je kat rakam macam mana. Lepas tu kan tengok, okay, dia akan cakap sama ada dia tu. So kita nak tengok apa masalah dia lagi sebenarnya. Dia cerita rakam kan, bila kita dia kan takut dia tak ada handphone lah, dia tak ada tu lah, nak rakam tu macam mana, contoh macam tu kan. Dapatkan maklumat dulu. Okay, now we go to apa ni, tadi Cik Yusri kata nak merakam. Rakaman nak buat bagaimana tu, dengan apa? Okay, kemungkinan saya akan menggunakan handphone ataupun mungkin saya dapatkan satu
voice recorder tu untuk merakam poin-poin tu lah, cerita-cerita. Okay. Kan ada tapi kalau rakam dia tak tulis juga, sama juga. Kan rakam tinggal baca. Okey. Kalau keadaannya begitu, saya nak just nak tanya, Cik Yusri ni serius ke nak menulis mengenai dengan perkara tersebut? Saya serius, cuma saya perasan saya punya karakter ni bila nak menulis tu bila nak menulis sesuatu agak sukar. Macam contoh kalau dekat office, saya ambil contoh tugas kerja saya. Bila orang kata laporan je, memang saya jadi macam dia jadi macam terus dia kata macam apa? Macam rasa sedikit tertekan lah. Sebab nak kena benda-benda macam tu, benda rigid macam tu. Laporan-laporan. Tapi memang hajat saya memang saya nak buat buku. Sebab kebetulan saya antologi bersama dengan 30 orang penulis. Saya dah berjaya. So itu tahun lepas punya. So itu saya nampak boleh buat, cuma sekarang ni dari segi nak menulis tu. Kalau kan mudah dia kalau ada orang tolong tulis dekat saya bagi rakam, bagi orang tolong tulis je kan. Macam ghostwriter lah kan. Tapi mungkin benda tu tak sampai apa yang saya nak. Macam tu. Okey. Yusri tadi, Cik Yusri kata nak menulis tapi rasa tak tertulis. Apa maksudnya nak menulis tapi tak tertulis? Boleh cerita betul tak? Dia macam ni, nak menulis buku. Tetapi apabila nak menurunkan tulisan tu, dia akan jadi macam berat sangat nak tulis. Lepas tu saya bagi contoh tadi macam dekat office pun. Bila kita buat laporan-laporan apa semua, saya akan menjadi macam alamak. Benda yang saya macam reluctant lah sikit nak buat benda tu sebab saya bukan jenis personality saya. Tadi kata personality bukan seorang yang menulis tapi kata nak menulis. Itulah. Clear betul-betul. Apa yang you nak sebenarnya? Sebenarnya you nak apa? Sekarang memang saya ataupun mungkin ada orang kata you ada idea tapi you bukan nak menulis. Mungkin ada orang kata macam tu. Tapi sekarang ni apa yang you nak? Okey, macam tuan cakap tadi kan. Saya ada idea tapi saya tak boleh menulis. Sebab saya kata, saya cerita tadi, saya dah ada keluarkan satu buku dan dah pun bergabung dengan 30 penulis. Maksudnya saya boleh menulis. Itu pun saya memaksa diri untuk menulis. So, apabila saya nak itu, bolehlah 3 muka surat, 3-4 muka surat saja. Okey, sekarang Cik Yusri, saya nak tanya Cik Yusri. Cik Yusri nak saya coachkan Cik Yusri menulis atau nak coachkan Cik Yusri memaksa Cik Yusri untuk menulis? Saya nak coach memaksa lah, senang. Okey. Kalau tidak dia tak akan selesai. Dia akan main kat situ je. Dia nak tulis, dia akan tapi dia tak tulis. Dia akan main, dia tak tulis. So kena dig sebenarnya apa ni kan, nak dig kan dia apa yang dia nak sebenarnya. Dia kata nak nulis tapi dia tak start tulis. So benda tu akan pusing situ, pusing sini. So nak bagi dia start menulis. Kita boleh tanya tadi apa ni, are you serious in writing? Yes. Provoke dia lah tu. You ni provoke dia. That's why awal-awal ni kena provoke. Awal-awal ni kena provoke sampai dia kata okey saya rasa saya nak tulis macam ni, saya nak duduk macam ni, saya ambil masa dia akan macam tu. Dia kena provoke. That's why sebelum you provoke, you kena dapat information. Information dia macam tu lah. Dia nak tulis macam mana? Dia kata nak tulis kat komputer. You provoke. Tadi you kata nak tulis komputer. Lepas tu idea nak sampai komputer macam mana? You kena main macam tu, main dengan dia tu. Kaitkan dengan apa yang dia beritahu tadi tu. Baru provoke macam tu. Kan? Since you kata tadi, I just nak tahu how serious you are in writing this. So you boleh tambah kejap Yusri. How serious you are? Sebab saya nampak macam tak serius sebab
buat ni, buat tu, kata ada 2 perkara tapi tak jadi-jadi lagi. Saya rasa you ni tak serius. Cuba jawab. Kena keras sikit lah. Betul. You kena ketuk sikit. Ketuk dia sikit. Ketuk sikit. Okay. I just want to know how serious you are in writing this genre on buku mengenai management game ni. Tak dengar. Ulang sekali lagi. How serious you are in writing this. Memang saya serius sebab saya memang terlibat dalam tugas-tugas team building ni. Jadi saya nampak benda tu. Even masa team building pun saya pernah buat sewaktu. Tak dengar. Tak dengar? Okey. Kejap. Okey. Boleh sambung. Okay, sambung. Even masa induction game pun kita ada permainan macam tu juga. Inspirasi saya daripada situlah induction game semua. Saya yang menulis game-game tu. Sebab tu saya nak sangat berkongsi dengan orang dan saya nak sangat menulis. Ni serius, memang serius sebab saya pun dah ambil masuk kelas penulisan juga. So kalau you rasa dah serius, you have to do something about it. Apa yang you nak buat? Kalau dah serius, betul-betul you dah rasa macam benda ni sangat penting untuk your team building, then you kata tadi you boleh menulis, when the idea come and then you boleh rakam. So apa yang menyebabkan yang tak carry on with that? Dia macam saya cakap tadi, dia nak luahkan tulis tu yang jadi berat sikit. Nak paksa diri untuk tulis tu. Cik Yusri menyatakan tadi Cik Yusri pernah menulis. Bermakna Cik Yusri boleh menulis. Dan sekarang ni apa yang menghalang yang menjadi berat tu? Dia yang jadi berat tu nak memulakan tulisan. Nak menulis. Okay, saya rasa at this point kita boleh tanya dia tentang strategi, action dia. What strategy do you have? Kan, maknanya sekarang ni dia kata dia masih tak boleh nak luahkan. Okay, sekarang kita tanya, ada tak apa-apa strategi bagi Cik Yusri untuk nak memulakan penulisan? Ada tak apa-apa? Maksudnya sekarang ni Cik Yusri dah ada, dah bawa rakaman, dah buat kertas, tapi tak jadi-jadi juga. So ada tak strategi yang Cik Yusri boleh buat untuk memastikan penulisan itu berlaku? Datuk, kalau saya tak tanya, saya nak tanya, kalau Encik Yusri ni nak tulis, rasa bila nak start tulis? Kita provoke dia bila, biar dia bagi tarikh. That's why kalau saya provoke benda macam tu. So kita lawan dengan tarikh. You kata you nak tulis, tapi you kata nak tulis by 1st May contoh kan. Dia kata okay, 1st May saya nak tulis. You kata nak 1st May, you dah ready ke? You dah ada ke benda ni? Kita main dengan 1st May tu je dulu. Kan? Kalau saya lah, saya lebih suka provoke orang ke macam tu. That's why bagi saya yang bila, dekat mana, dengan siapa tu, bagi saya tu itu maklumat yang penting untuk saya provoke sebelum kita nak tanya tindakan. Kalau saya lah. Okay. Kan? Patutnya begitulah kan. Kalau tidak dia tak akan cerita bila dia akan start. Betul. Dia akan drag masa kita 2 jam 3 jam. Saya rasa benda ni, saya rasa masa dalam kelas kita pun dah pernah cerita kan, tapi dia takkan bila you nak start. Tak ada orang cerita bila you nak start tu. Biar dia dapat tarikh start. Dan kita hentam dengan you kata nak start 5 ni, you dah buat ke sekarang ni? You dah ready ke ni? Ni boleh ke 5 ni? Okey, nanti dia akan tukar tarikh. Dia tukar tarikh. So okey, sekarang ni saya tanya betul-betul, bila you nak start? Kan? So bila dia kata dia okay, contohlah saya nak start ni. Okey, kita boleh patah balik. Okey lah, you kata you nak start ni, bila you jangka siap? Okey, di start kena ada, jangka siap kena ada.
Kan? Lepas tu kita bagi dia apa metafora sikit. Apa you rasa kalau you dah start? Apa you rasa you dah siap? Apa you tengok orang macam mana banyak. So baru kita masuk strategi apa semua halangan. Kalau tidak, saya tengok benda ni dia akan pusing. Masa start pun kita tak tahu. Masa bila dia nak launch pun dia tak tahu. Pasal benda tu yang bagi saya dia kalau saya coaching yang buat buku ni saya suka. Pasal dia tahulah mesti dia ada target bila nak start, bila nak tu kan. So benda tu kita main that frame je, main kat frame je. Sebab benda-benda macam tu akan dia jawab akan makan diri dia balik. Oh tadi you kata macam ni tapi tak buat. Tadi you kata macam ni. You kan nak buat 1 bulan. You katakan you nak siap ni. Boleh ke you nak edit, you nak hantar first reader, first so benda-benda kita akan counter dengan maklumat yang dia itulah kalau saya lah. Okay. Boleh. Bila kat mana you nak buat? So yes. dalam gambaran dia. Kalau tidak, kita rasa dah dekat 15 minit, 20 minit, kita akan pusing. You nak buat macam mana, dia nak buat macam mana, dia tak buat lagi ni. Kan dia akan bagi lain dia, idea lain. So kita, itulah. Okay. Right. Itu saya lah, bukan kata itu kalau saya style lah. You bawa saya fikir juga begitu, bukan? Sebab kita pun tak pernah buat menulis buku. Kita pun tak ada saya ni lagi baca buku tak pernah. Okay. Bagi saya yang soalan 456 tu maklumat kau kita, kalau saya lah, saya lebih suka 456 tu, then saya akan counter sebelum masuk tindakan. Bila tindakan dah you counter dengan tarikh, because kita ada time frame kan. Takkan you nak buat buku sampai 10 tahun kan. Kalau 10 tahun tak buat apa nak bagi coaching kalau cakap 10 tahun. Kita nak ajak bagi you, kau boleh by 6 bulan siap, 1 tahun siap. So kalau 6 bulan, what you want to do? Baru dia rasa dia kena buat, dia kena cepat, dia kena tu kan. Kalau saya lah. So kalau macam tadi tu dia kata dia nak meluahkan atau nak menulis tu. So actually then kita boleh macam Meja cakap tadi lah. So bila sebenarnya you nak buat ni? Yes, counter je macam tu je. Kalau saya lah. Saya pun tak tahu saya betul tak betul kan, tapi saya prefer macam tu. Yalah betul lah. Baru saya nampak, then baru dah ikut flow tu lah kan. Yes, Kalau tidak nanti dia akan still cakap saya tak start. Saya susah nak keluar. Susah nak. Itu ayat dia saya rasa dah kita dengar kat tadi 4-5 kali dia ulang benda sama kan. Okay, Yusri, bila nak buat? Bila you nak buat ni? Bila you nak start? Boleh start dulu. Buat semalam saya dah start melukis game tu. Untuk saya masukkan dalam buku tersebut. Itu baru dah atas satu kertas semalam. Okay. Kemudian untuk yang isinya tu dia berkemungkinan ada dalam 10 game. Saya pun sebenarnya saya dah nampak dah. Saya dah boleh nampak dah buku tu sebenarnya dah jadi dah dalam minda saya. Sebab sebaik saya kata buat azam nak menulis buku tu, memang saya terbayangkan buku tu dah siap. Jadi itu yang semalam tu kebetulan entah macam mana tiba rajin saya tu kan, saya melukis dulu. Atas satu helai kertas, dan berkemungkinan isi-isi yang lain tu akan saya mulakan dalam bulan 6. Satu hari bulan 6 saya akan mula menulis. So bila you target nak start tu? Nak siapkan hujung tahun ni juga dalam tempoh 6 bulan. Ataupun kalaupun saya ada benda-benda lain, sebab dalam masa sama saya terpaksa fikirkan tugas hakiki saya jugalah. Sebab saya ni pegawai latihan dan mungkin kena keluar pergi bagi latihan kalau dibenarkan. So benda-benda macam tu mungkin antara 6 ke 9 bulan lah saya akan bagi. Hujung tahun ni atau suku bulan 3 tahun depan. Okey, tadi Datuk tanya kalau boleh minta dia spesifik, bagi dia satu date yang jangan benda tu hanging. Target dia 6 bulan, tapi will you have a specific date for that? Itu kita nak 6 bulan maksudnya okey, kalau saya ambil tempoh 6 bulan siap, 31 hari bulan 12 dah boleh siap. Okey. Ataupun kalaulah ada lewat sikit, berkemungkinan 31 hari bulan 3 2022 boleh siap. Okey. So
Mungkin saya tanya strategi. What is your strategy in achieving your target ni? Betul, kalau boleh Datuk. Kalau boleh, kita bila dia dah cakap macam tu tadi, kita accept dia cakap tu. Kalau bagus lah, kalau tanya saya akan cakap, okay 30 bagus. Nampak kita macam kita sokong dengan tarikh dia bagi tu. Kan? Itu dia, kita nak mainkan minda dia ni sekarang ni. Kan? You accept dia, ulang balik dia kata, tadi dia kata tu, okay 30 hari bulan ingat 30 hari bulan. Base kita nak remind dia, kita nak biar dia main kat minda dia 30 hari bulan 12 tu siap. Kalau saya punya style lah, saya suka macam tu. Then once kita dah itu, then baru can we ask about the tindakan dia seterusnya sekarang ni ataupun kan, because dia dah menyatakan. Tak dengar. Unmute. Tadi ada call, sorry. Dalam tindakan siapa? Kawalan siapa? Bukan tindakan, kawalan siapa? Kawalan you ke? Tak, dia kan soalan nombor 4 tu bila, lepas tu kata nak buat ni dengan siapa? This question. Kan? Adakah kawalan dengan siapa dan di mana kan? Di mana? Dekat mana dia tu. Benda-benda ni penting sebenarnya. Kita nampak tak ada apa, nanti dekat your soalan, action apa semua, kita relatekan benda tadi tu. Betul. Okay, Yusri. Okay. Siapa tanya? You ada 3 coach ke sekarang tu? Ada 3 coach. Yelah, sampai 3 coach ke saya perlu jawab. Saya nak bagi kepada coach. Okay. Since kita dah ada, you dah ada target date 31st itu ya. So baguslah begitu. So bila tu dan dekat mana nak buat ni buku? Saya akan buat, kalau masa senggang dekat office mungkin saya akan tulis sikit-sikit, dan masa malam di rumah saya ambil masa tu lah. Okay, dan apa ni dengan siapa? Ada orang yang bersama? Mudah Sebab dapat saya tanya ada orang bersama tu maknanya kita main reading ke atau macam mana? Kita suggest ke macam mana? Dia just tanya Datuk, actually your question, Datuk punya soalan panjang tau. Kalau saya akan tanya dia just tanya tadi bila nak buat, jangan nak goreng bila tu kemudian. Lepas tu dengan siapa just ambil soalan yang roket je. Dengan siapa dekat mana kalaupun nak panjang tu rasa dekat mana nak buat, lebih macam tu je. Just biar dia cakap banyak, jangan kita cakap banyak. Okay. Tak boleh nak kontrol. Tak apalah, kita belajar. Ya Allah, dah tahu tapi still tanya juga. Aduh. Orang prosedur dia panjang sikit soalannya. Bukan, kalau you banyak soalan, panjang soalan, takut nanti you melalut. Soalan kita tu melalut. Itu je. So sedangkan dia straightforward aje. You nak buat ni kan siapa? Tak payah cerita, tadi you kata you nak buat 31, okey ni 31 hari bulan ni baru you buat dengan siapa? Tak payah. Kalau I punya style macam dia. Okey, tadi you kata 31 hari bulan siap kan? Benda ni you nak buat dengan siapa? Macam tu je. Kan? Siapa dan di mana? Yes, itu je. Okey. Kalau you dah start ni, you boleh mainkan dia punya patah balik ke soalan nombor 3 tu. Okey, tadi you kata 31 hari bulan tu dah siap, you nak siap. Apa you rasa kalau benda tu siap 31 sebelum you start kat tindakan tadi? Bagi dia gembira dulu. Kan? Sekarang ni dia sebenarnya kalau tengok daripada awal, dia macam ada sikit frust sebab dia tak start lagi, dia tak tu. Kita nak bagikan dia nampak apa yang dia boleh gembira dia tu, then kita baru next action. Okay, samalah macam soalan. Okey, saya tanya, kalau saya tanya macam ni okey, tadi Yusri kata 31 hari bulan nak siap kan? Okey. Kalau buat tu nak siap di mana nak siap benda tu? Boleh apa ni tak? Saya tak berapa jelas sikit. Maksud di mana nak siap tu? Nak siapkan penulisan tu kat mana? Okey, kalau penulisan tu saya akan siap dekat rumah je lah. Okey, dekat rumah. Kalau boleh saya tanya balik, rasa-rasa Encik Yusri ni nak launch buku tu bila?
Okey, kalau macam saya cakap tadi, saya nak siapkan 31 bulan Disember buku kemungkinan. Saya tak pasti dia punya timeline untuk production macam mana berapa bulan kan. So by next year berkemungkinan kalau betul kalau tempoh dia 3 atau 6 bulan, mungkin pertengahan tahun depan je lah dia akan di-launch. Okey, tadi kata 31 bulan tu nak siap kan? Nak siap tu, nak siap first reading ke nak siap dah print? Nak siap first reading. Okey, nak siap first reading. So kalau boleh saya tanya, kalau bila you target betul buku ni betul-betul nak siap? Okey, saya tak kemudian benda tu. Cuma yang saya pasti 31 bulan tu saya akan cuba siapkan saya punya first proofreading. Because tadi awal Encik Yusri kata nak keluarkan buku kan. That's why saya nak tanya bila benda tu kau boleh nak siap. Kan? Itu kan awal tadi kata nak tu. That's why perlunya saya nak tanya kenapa bila buku tu betul-betul dah siap untuk di-launchkan. Okey, kalau siap dan di-launchkan, saya ambil sampai pertengahan bulan 2022 iaitu 15 hari bulan 6. Okey, 15 bulan 6 buku 2022. Tu siap. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Okey. Saya nak tanya Encik Yusri. Apa Encik Yusri rasa kalau buku Encik Yusri yang tadi tu rasa-rasa nak buat tu dah siap? Apa you rasa? Saya rasa sangat gembira lah, sangat berbangga dengan diri saya dan berkemungkinan nak guna. Banyak putus-putus kita ni lain ni. Tak dengar. Unstable. Lain tak stable, saya tak dengar. Okey, yang ni okey. Okey. Betul. Saya akan rasa gembira sangatlah, bergembira dan bangga dengan diri saya sebab dapat keluarkan buku milik saya sendiri dan boleh jadi rujukan kepada orang lain lah yang ingin nak buat. Okey, apa you lihat kalau buku you tu dah siap, dah launch? Saya lihat diri saya sedang memegang buku tersebut di atas pentas pesta buku kalau jadilah tahun depan ada pesta buku. Okey. You dengar? Apa you dengar? Saya dengar sorakan tahniah daripada rakan-rakan semua dan keluarga saya apa semua. Okey, Encik Yusri. Okey, tadi kata tarikh kalau dah pertengahan bulan 15 Jun 2022 siap kan? So untuk siapkan apa you punya tindakan nak buat? Okey, macam saya cakap tadi, saya kena paksa diri saya untuk tulis. Even sekarang ni pun dah berjaya tu hanya dengan satu helai stick note saya dah lukis gambar games tu. So mungkin selepas ini saya akan teruskanlah. Saya akan lukiskan dulu permainan-permainan cadangan saya untuk buku tersebut. Barulah saya start mula menulis berdasarkan kepada benda tu. Actually benda tu dah ada. Actually draft dia dah ada sebab saya akan ambil daripada cerita yang saya gunakan untuk masa kursus sintaksi saya tu. Cuma saya akan tambah baikkan lagi dan akan masukkan game dengan lebih lagi lah. Benda tu dah ada, cuma saya macam nak improve lagi dia punya tu supaya lagi tebal lah kalau buku dia nak tebal kan. Strategi lain saya pun dah masuk ke dalam dalam kursus penulisan. Tak dengar. Saya pun saya dah pun mendaftari dalam kursus penulisan. Okey. Untuk menambah baikkan lagi saya punya penulisan tu lah. The next lagi yang strategi lain berkemungkinan saya akan kena baca buku lah. Tengok buku-buku yang genre management games macam tu. So itu. Okey, dapat? Dengar tak? Dengar? Kejap dengar je, tak dengar. Confused. Oh ya ke? Aduh. You mentioned about your tindakan tadi lah. You already have all the ideas and dah mula menulis dan apa semua kan.
And then also mention about your strategy masuk sekolah penulisan dan apa semua, those are the strategy lah. So maknanya adakah ini dalam kawalan Cik Yusri sendiri kan? Because after that the tindakan will be the kawalan sendiri ataupun orang lain kan? Is the idea come from you or you yourself ataupun daripada orang lain? Saya sendiri dalam kawalan saya semua. Dengar tak? Dalam kawalan saya, dengar? Okey, dengar. Dia kadang-kadang tengah jalan tu putus, dia tak dengar. Itulah. So langkah-langkah lain yang Cik Yusri ada dalam mencapai target? Bagi saya yang itu je lah, yang 3 langkah tu je lah yang saya akan ambil. Okay, just nak tanya, if langkah fasa and strategi, can we rangkum as satu ataupun nak kena perlu juga go for langkah and then go for fasa and then go for strategi? Tapi Datuk, kalau dia nak menulis buku ni, I think fasa tu perlu, because dia nak siapkan lagi another 1 year lah bulan tu kan. So biar dia pecahkan beberapa pasal, macam mana dia punya plan. Dia punya plan dan strategi lain. Yang tadi dia cakap more yang masih kita dekat tindakan, tapi dia cakap strategi. Just kita accept je apa dia cakap, because yang tadi tu masih dekat tindakan kan, tindakan belum masuk pasal strategi tu, belum lagi. Tapi dia cakap, biar dia cakap, jangan kita keluarkan macam tu. Jangan amplify. Tadi you cakap you punya dasar strategi. Tak payah macam tu. You just accept je apa dia cakap, because dia yang cakap, kita terima, kita proses, kita bagi dia balik, macam tu je kan. So kita tahu kalau nak tulis buku ni, kalau mesti ada fasa dia, pasal kena tahu dia berapa bab pertama bila berapa nak siap kan, mungkin saya nampak perlulah kan. Mungkin dia ada persoalan yang perlukan benda ni, ada mungkin persoalan memang tak perlu. Sebab strategi tu kita tanya tentang tindakan dia. Fasa tu bulan berapa? Bulan 6 sampai bulan 7 dia buat apa? Bulan 8 tu dia buat apa? So dia nampak apa yang kena buat kan? So maknanya kita kena highlight lah dia punya because dia kata from bulan 6 sampai end of the year tu, kita yang pecahkan ke ataupun coming from him? Datuk, itu tanya dia. Dia tak tahu apa. You tak tahu apa. Dia cakap, sekarang ni you nak siap first reading bulan 12, 31 bulan 12. Apa fasa-fasa you akan buat untuk siapkan first reading tu? Macam tu je. Biar dia fikir. Biarkan dia fikir je. Bukan kita yang nak fikir untuk dia. Tak macam in the case yang saya tanya tadi tu, because people can perceive macam kita bila langkah, fasa, strategi and plan tu we can merangkum kan. Tengok legit macam ni in the case of writing. Yes, that's why tengok case yang dia bawa tu. Kalau dia kemurungan you tanya pasal-pasal kan. So based on kita tengok benda ni, that's why kadang-kadang 19 soalan yang bukan wajib. Yang penting ni kita kena mainkan kepada apa yang dia nak. Case by case. Case by case. Tak semestinya benda tu ada, tak semestinya benda tu ada. Kan? Okay, fasa tadi Yusri. If you have any fasa. Okay. Fasa untuk menulis Okay. Saya akan mulakan dengan melukis gambar dulu. Mungkin 10 gambar permainan tu yang saya akan rujuk kepada game yang pernah saya buat. Itu sekejap je, dalam tempoh 2 minggu dah boleh dapat dah gambaran dia. Untuk fasa pertama saya lukis gambar dulu. Kemudian fasa yang seterusnya, gambar ni 2 bulan 6 dah boleh siap gambar-gambar tu. Dan bab pertama saya akan mula selepas tu lah. Bab pertama
berkemungkinan saya akan sebab saya pernah pun bercakap dengan seorang rakan. Dia kata dalam satu bab tu lebih kurang dalam 5 line. 5 line maksudnya 10 muka surat. So 10 muka surat tu berkemungkinan saya ambil masa dalam tempoh kurang lebih 2 minggu lah. Selepas saya habis pertengahan bulan 6, jadi maksudnya akhir bulan 6 tu saya dah insya-Allah boleh dapat satu bab. Okey. Ini strategi and plans. Datuk, nanti dulu. Dia bila dia masuk bab, berapa bab dia nak siap? Berapa bab? You kena tanya dia lah. You tadi tu berapa banyak. Jangan tanya strategi dulu. Settlekan bab dulu. Kau tidak, kau tidak, dia cerita pasal satu bab. Kan? You tahu berapa bab dia nak tulis kan? Dia kata satu bab ni 2 minggu, ini 2 minggu. Kalau dia kata ada 20 bab, cukup ke sampai ke proofreading apa tu? Kita nak counter dia macam tu nanti. Dekat pasar perlu. Bab ni, Ya. buku you ada berapa bab ni? 10 game, 10 bab, mungkin antara 10 ke 13 bab. 10 ke 13 bab. hingga 13 bab. Dan mengikut fasa yang you laksanakan tadi tu, rasa boleh siap ke sampai end of the year ataupun yes, Jun kan? Okey, boleh. Sebab macam saya cakap tadi, benda tu dah ada. Sebenarnya dalam written yang saya akan gunakan yang cerita yang masa kursus saya guna kat kursus indaksi dah ada. Cuma itu saya kata tambah baik je dan tambah lagi dia punya cerita tu dan game-game. Itu je. Kita nak sambung ke? Dah pukul 4, 1 minit sekarang. Nak sambung ke? Saya rasa kita sambung kemudian kot. Saya ingat macam ni. Saya dah dapat dah. Kan dah dapat dah. You dah nampak dah kan? Dah nampak. Kalau you nak buat macam keperluan untuk nak submit video, both of you boleh buat benda ni secara teratur lah. Kan berdua buat lagi sekali benda yang sama dan you submit pada Haji lah. You belum submit lagi kan Ros? Belum. You dah submit? Belum. Mula-mula sekarang ni Datuk Ros buat dulu. Next session kita buat really happening lah betul-betul. Orang lain tak terap, you buat sampai buat Datuk record kan. Okey, bagus. Okey. Ini pun saya memang record, tapi lepas tu nanti record kita orang tak interrupt dah. Kan? Jadi nampak cara you buat sampai siap and then you submit yang itu pada Haji. Kemudian tapi bila yang submit tu kena sampai ke ke bawah ke, sampai ke environment ke, ekologi ke, atau macam mana? Tak semestinya. Sampai dia puas hati lah. You boleh tak payah 40 minutes. Saya punya rekod dulu saya buat 1.5 jam. Wah. Okey. Tapi kalau tak silap saya, Haji ada bagi dia punya tu kata 40 minit. 45 minit ke 60 minit. Okey. Kalau macam tu okey lah. Dia nak tengok pun lambat juga tu. Lama juga tu. Bukan dia tengok pun. Orang dia bagi benchmarker tengok. So kita target 40 to 60 minutes lah. Okey. So habis sampai habis. Sebab dia nak tengok macam mana you buat. Repo sangat penting. Macam yang tadi kita dah tunjuk tadi kan. Meja pun banyak beritahu tadi. You just follow apa yang kita dah buat tadi. You just kita without interruption for 45 minutes. Then you can submit that one. Saya akan bagi. So Datuk Ros boleh submit yang itu. So next pula Yusri boleh jadikan Datuk Ros klien, coachee ataupun Ira kalau dia ada. Ataupun kami pun boleh jadi coachee juga. Kita and then next round you buat seriously, record and then you submit yang itu. Okay, boleh. Kan? Yes. Okay, thank you very much. Thank you much Meja dengan itu. Record ni akan share nanti kan? Record boleh. Nanti kita hari ni share kan? Saya share dalam ni. Tapi dia kena kan dia kena convert dulu apa benda. Iyalah, betul dia convert. Yang saya masukkan dalam grup kita tu lah. So ada apa yang itu soalan yang sesuai ditanya tadi tu, macam yang Meja interrupt tadi tu. Betul lah. Kita punya line of thinking tu lah kan. Kadang-kadang dia lari apa ni, benda-benda tak penting tanya je kan. Itulah. That's my weakness.
Saya nak tanya Major, ada tips tak untuk membina soalan? Saya memang okey macam tadi kan macam dia menerang yang terlalu panjang tu kan. Jadi bila kita nak bina soalan tu, bukan kata kita nak fikir soalan, tapi nak bina soalan yang berkualiti tu yang ada titik kesukaran. Macam mana, ada tips tak yang mudah? That's why kalau saya tak akan ulang banyak apa yang dia cakap. Contoh macam katalah saya nak buat buku, okey, saya rasa saya tak ambil sangat tu tau. Saya just keep ada satu benda yang saya boleh, satu soalan yang boleh saya soal dia. Lepas ni lepas dia baca, dia cakap okey, saya tengok okey apa ni, okey soalan ni perlu ke, soalan ni tak perlu. Contoh macam saya cakap tadi kan, kalau macam buat buku, kalau kita layan je buku warna apa, Datuk Ros tahulah, Datuk T tahulah buku warna apa, color apa, benda tu tak penting, dia nak tulis buku. Puas tak nak? Bila kita nak start balik, that's why pentingnya masa tadi tu. Kau tanya saya, that's why saya kalau nak tulis buku ni, saya akan first kali akan bila nak siap, kita provoke. Kalau selagi dia tak ada masa ni, dia tak akan start tulis buku. I think Yusri pun tentu lah, kalau tak dia cakap bila nak siap, dia akan saya rasa saya nak tulis buku atas motor tu sampai 10 kali coaching pun akan sama. Because target you orang tak tahu bila you target. So sekarang kita provoke dengan masa you ni boleh siap tak? Okay, macam Datuk tanya tadi kan, 13 pasal ni rasa cukup tak sampai bulan tu? It's good question. Nampak tak? Kita main dengan masa dia tu. Masa tulis buku kena ada masa lah. Kalau tidak akan 10 tahun tak siap buku. Walaupun 4 lai. So kita kena provoke macam tu lah. Kalau saya suka provoke orang macam tu. Kalau saya punya coaching session, saya akan tanya, saya akan provoke. That's why IG tu saya kena cari betul-betul. Okay, saya tanya tadi buat apa, lepas tu dia tanya sebelum ni buat apa. Dia kata, contoh saya buat baru ni, budak tu dia nak berhenti askar. Lepas tu dia kata, saya ni tuan, saya rasa tak happy. Okay, you kata tak happy. Sebelum ni pernah happy kan? Cuba cerita macam mana happy. Dia cerita, lepas tu dia cerita happy. Habis saya punya session tu, dia jumpa kaunselor. Sebenarnya tu kaunselor bagi kat saya. Oh, dia ni dah gembira dah. Okay, dah gembira okay lah. Because you dah start buat dia happy tau. Ni dia kan dia, saya tak happy lah kerja askar ni. Saya macam tadi you cakap you tak happy. Selama ni pernah happy tak? Kat mana you happy ya? Dia amplify kan happy tu. So bila dia dah amplify happy tu, kat mind dia banyak benda yang happy, dia akan keluar benda happy. Lepas tu you happy, you pergi keluar, your parents macam mana? Keluar parents macam mana kalau keluar, pergi makan dengan parents, saya gembira. So kita nak tu supaya kita tak nak dia mikir kan yang dia stress tu. Itu kalau saya punya style lah. Itu 3A. Sebenarnya pagi tadi Haji minta saya join. Dia kan ada 2 orang Felda yang tercicir tu kan. Jadi kan kita dalam Facebook dia. Jadi 2 orang ni dia orang dah start semalam. Semalam dia tak ajak saya. Hari ni dia ajak saya join. So saya join. So dia cerita pasal 3A. 3A ni yang Major cakap tadi lah. 3A ni kita access. Kita access amplify and anchor. Kita access masa kita bahagia tu. Masa kita seronok, access. Lepas tu kita amplify masa kita bahagia tu. Amplify, and then kita anchor. Itulah sebenarnya. Saya at the end dia mesti dia balik gembira. Betul. Jadi itu di antara itu in case for the case of macam dia dah start happy, dia rasa stress, then maybe we can use that. Datuk. Okay. Just nak fast You just tengok bila saya soal tadi, lepas tu that's why kita tanya balik. Bila you kata kita bawa dia sampai buku tu dah siap. Kan saya tanya Yusri, okay, bila you rasa buku tu siap? You launch mana? Okay, bila? Lepas tu baru kita tanya, kalau buku you dah siap, you dah launch, apa you rasa? Nampak dia punya senyum tadi tu. Saya rasa gembira. Benda-benda tu kita nak main, baru dia start thinking. Kalau benda buku tu siap dia tak nampak, bila dia nak start? Biar dia nampak benda tu dia siap dulu. Dia nampak, dia gembira, orang cakap apa ni. That's why soalan nombor 3 tu perlu kita tanya. Because benda tu yang kita nak amplify dia. Dengan amplify dia kata buku dia siap. Bulan 6 tu nak launch. Dia cerita, okay bulan 6. Dengan negeri sengih-sengih tu kita counter lah. Bulan 6 tu siap ke ni? Macam tu lah. Kita nak tanya sikit, Major. Yeah. Tengok dekat monitor tu nampak ke kami ni? Saya tak tengok. Saya tak tengok. Dia sebab saya tanya kalau ikut saya tak. Memang saya tak nampak lah.
Oh, dengan suara lah. Okey. Dengan suara je. Baguslah video ni. Tak ada Macam tu lah. macam in the case yang itu kita nak amplify dia punya mood kan, dia punya emosi dia. Yes. Macam tadi saya nampak since bahasa menulis buku there'll be a target yang pandai, maknanya kita play around with the target lah yang saya nampak tadi itulah. So that kita tak lari jauh daripada tanya soalan-soalan yang bukan lah kan. That's what Major mentioned tadi tu kan. That's why kalau tanya saya Datuk, yang soalan 456 tu, kalau tanya saya, itu memang IG yang kita betul kena tahu betul-betul tu. Kena confirm kat dia. Information tu yang macam tu. That's why kita boleh provoke dia. Even kalau saya yang buat yang case yang ada seorang tu, dia suruh saya coach dia sampai dia bercerai pun macam tu juga. Saya provoke dia. Oh, saya nak bercerai lagi 4 bulan. Oh, saya pun tahu ni. Boleh ke 4 bulan nak bercerai? You dah register belum? Oh, ni dah tahu belum? Dia tak tahu. Oh, tak tahu. Okey, dia lagi tambah lagi 8 bulan. 8 bulan ni I dengar orang tu, kita pun mulalah mainkan dia punya orang panggil storytelling pun kena ada. Storytelling. Oh, saya dengar orang ni dia buat dekat 12 tahun tak bercerai. Ni. You just storytelling because sebenarnya saya takkan nak bagi dia bercerai kan. Nak saya bayang macam mana saya nak stopkan dia yang dia nak cerai dengan lelaki dia tu. So storytelling macam tu. Saya punya kawan ni saya dengar orang ni dia pergi mahkamah ni bagi dia make it dia susah. Kalau bab dia cerai bagi dia susah lah, takkan bagi dia susah untuk bercerai. Last saya tanya, apa jadi kalau you punya husband tu meninggal lah? Tak ada apa pun. So kau tak ada apa masalah you nak fikirkan pasal dia kahwin dua. Dia terus. Betul lah dia kata ni. Lepas saya dengar 2 minggu lepas tu dia dah baik dengan husband. Okey, lega tu saya. Bayanglah datang dengan keadaan orang nak suruh kita bercerai kan dia. Ya Allah. Tak boleh saya bayangkan, saya cakap memang saya cakap apa soalan 2 jam setengah saya buat dia. 2 jam setengah. Itu yang antara paling struggle saya nak buat lah. So maksud saya benda-benda ni, that's why saya cakap creativity tu kena ada. You tahu soalan yang you nak keluar tu kat mana. Jangan soalan yang nak layan dia. Yang you nak buku apa tu kita tak penting langsung dekat kita. Dekat dia pun sebenarnya tak penting. Yang penting dia nak start buku. Kena faham macam tu. Kata dia kata, kalau dia start lagi tak buka buku, you ceritalah dia buka nak buat dictionary pun dia tak boleh buat apa. Tapi ada satu macam ada pernah yang macam mula-mula saya dengan Pak Hashim dengan meja itu kan, yang actually dalam masa kita macam dalam kes yang ni dia nak menulis, because tapi dia kata dia susah nak meluahkan. Dan kita kata, are you serious in writing kan? Lepas tu you nak suruh saya coach apa ni? You nak that where is the the provoking part tu yang nak tu kan? Because tadi Meja pun cakap kan, kita kata you nak saya suruh coach you in nak writing ke ataupun nak getting ideas ke? Because dia kata dia susah nak luahkan kan. Dia kata dia ada idea tapi dia nak luahkan tu. When is that one kita boleh tanya? Tak, that's why benda ni yang saya nampak, benda ni masih kipas tu tinggi lagi tau. Lagi kita tak, kalau kita boleh layan dia, layan nanti lagi lama kita nak bawa turun. That's why kalau saya cepat-cepat nak bawa turunnya. Kan? Kalau tidak lambat kerja kita. Kalau kita layan dia, kita akan lambat. Kau masih tanya macam mana nak buku, macam mana nak ni, macam mana, rasa-rasa boleh tak achieve tak dia punya target bila nak siap? You akan layan, nanti you akan tanya, dia kata saya ada idea. Lepas tu bila kita tanya, dia idea lagi. Dia tak soalannya bila dia nak start tulis tu. Tulis tu tak juga, idea je dia tak guna. Kan? Okay. Cuma kalau andai kata dia tak sure, then we can ask actually you nak coach apa, nak minta kita coach apa kan. Then kalau dia kata lah dia tak sure kan whether dia nak menulis ke ataupun dia nak buat apa kan. Alright. Because kena faham ya, matlamat utama bukan matlamat sebenar. Dia nak menulis tu bukan matlamat utama dia sebenarnya. Itu yang kita nak kena cari tu. Kalau dia dah dapat tu, insya-Allah. Okay. Alright. Kita jumpa minggu depan lah. Minggu depan Sabtu pukul 3 ya. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah.
Okey. 24 hari bulan lah, 24 hari bulan pukul 3. InsyaAllah. 4, 3. Jadi masa tu Okey. Datuk Ros dengan Yusri lah. Datuk Ros jadi Okey. coach, Yusri coach, kita buat the real one. Ya, kita tak ada interrupt Kita tak interrupt sebab Okey. kita dah bagi guide dah. So yang tu yang ni lah pada Haji. Dan kita buat the same thing the week after that. So by Ira. Yusri nak buat rehearsal dulu tak? Kenapa? Nak buat rehearsal dulu tak sebelum 24? Ambil yang inilah. Ambil yang kes ni sama. Yalah, Ambil dia kes ni nak sama. register. What I mean is that sebelum 24th kan, because 24th will be the real one. Ada tak kita ni semula tak kalau kita nak buat rehearsal dulu ke? Takut tak jadi real ya? Boleh je. Boleh je. Boleh lah, cuma kalau coaching ni mana boleh rehearsal kan. Yelah. Dia nanti tetap soalan keluar lain nanti. Tapi kalau setakat nak bercakap, Itulah, nak familiarize yourself dengan keadaan boleh. Yelah, kalau minggu depan pun saya ambil isu yang sama buku ni. Memang saya nak betul-betul nak jadikan betul. Saya nak dapat dia betul. Okey lah. So rehearsal between you two lah, macam mana? Yalah, kalau usually ni kan, so that kita put it in a more systematic. Tadi tu rewire sikit lah, kejap ada interaction sana kan, because of the perbetulan. So you berdua akan contact each other lah. Okay. Tengoklah kalau kalau tidak, so kita just based on apa yang kita dah di-advisekan lah begitu kan. Kalau ada masa bolehlah buat sekejap kan, just to feel at ease lah kan. Kalau tidak takut kita terikat. Takut bila tu terikat kan, then you start then you got stuck. Yeah. Okay. So we sampoi je lah kan. Ingat macam Haji dengan Pak Hashim cakap lah. Buat je. Itu je. Kan? Because kalau selagi you tak buat, lagi tu tak tak buat, kalau kita tak praktis nanti kita memang yes. Betul. Ya, itu je. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Thank you very much to Okay, thank you very much tu. Isteri. Okay, nama idea lah. Okay, selamat buat. Alright. Okay, selamat berbuka. Selamat berbuka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, saya Anne ya. Alright.